Iftikar, istighna tu. Sampai situ. Tengok muka surat 28 kitab Taqribul Ikhwan perenggan kedua. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi'ulumihi fit dharain amin ya rabbal alamin. Bahasan istighna dan iftiqar. Sampai situ. Tengok kita. Bahasan istighna. Ni bahasa apa ni? Bab sifat-sifat istighna. Kumpulan-kumpulan sifat yang dipanggil sebagai sifat istighna. Dan iftiqar. Sifat-sifat dalam kumpulan tu dipanggil sifat iftiqar. Ada dua. Dia ambil dalam 20 tu lah juga. Dia buat dua kumpulan. Satu dia panggil istighna, satu iftiqar. Dua-dua sifat ni duduk di zat Allah Ta'ala. Tengok. Adalah istighna itu ibarat daripada terkaya Tuhan. Dia nak royak nak tanpa ni. Nak royak kata sifat-sifat istighna itu menunjukkan bahawa Tuhan itu terkaya. Kerana apa? Kerana ada Tuhan, ada sifat-sifat istighna. Jadi hak ada sifat istighna, iftiqar ni layak jadi Tuhan. Sebab tu kita reti ngaji hak ni, kita tulah Tuhan kena ada dua sifat ni. Satu dipanggil istighna, nombor dua dia panggil iftiqar. Tengok. Adalah istighna itu ibarat daripada terkaya. Apa maksud terkaya? Tuhan itu tak perlu pada sesuatu. Itu dipanggil terkaya. Bukan maksud terkaya masuk banyak. Tuhan ada dengan dia bumi langit hak dia. Tu bukan maksud kaya, tu banyak. Terkaya adalah tak perlu pada yang lain. Tuhan ada sifat-sifat yang menyebabkan Tuhan tak perlu pada yang lain. Tu dipanggil dia istighna. Kita perlu pada yang lain sebab kita tidak ada sifat istighna. Kita baharul mah. Baik. Dan lepasnya, apa lepas tak perlu lah juga. Daripada yang lain pada serba-serbi. Apa saja Tuhan tak perlu pada yang lain. Itu dipanggil sama ada dia wujud. Wujud dia, wujud yang tidak perlu pada tukang membuatkan dia. Itu dipanggil Tuhan ada satu daripada sifat istighna. Wujud kita ada di kita. Tapi wujud kita miskin kita. Sebab apa? Kita nak wujud perlu pada Tuhan menjadikan. Jadi kita ada wujud juga. Tapi wujud kita tak masuk dari panggil istighna. Itu masuk sifat istighna Tuhan. Nombor satu wujud. Tengok. Daripada yang lain pada serba-serbi apa saja tak kira lah. Bakar ke kidam bakar dia, tengok dia tak perlu pada tukang menjadikan dia. Ada dia tidak dikerana oleh satu kerana. Itu dia panggil sifat-sifat itu kumpulan, dia panggil kumpulan sifat istighna. Maka layaklah Tuhan jadi Tuhan sebab dia ada sifat istighna. Tengoklah. Pada serba-serbinya apa saja. Tengok. Dan iftiqar pula. Dua sifat lah. Kumpulan-kumpulan sifat yang dipanggil iftiqar itu ibarat daripada berkehendak ke semua barang yang lain daripada Tuhan. Tunggu dia. Tuhan ada sifat-sifat iftiqar. Bila Tuhan ada sifat iftiqar, contohnya Tuhan ada kudrat, menyebabkan yang lain semua perlu ke Tuhan. Perlu macam mana? Kita nak jadi pun kena dia beri jadi. Tu Tuhan ada sifat kudrat. Berkehendak timbul kerana dia ada iradat.
Iradat yang menyebabkan semua perkara, sama ada jenis bernyawa atau jenis tak nyawa, perlu ke dia. Tu sifat dia. Kita ada sifat berkehendak, tapi sifat berkehendak kita lemah. Tuhan, sifat berkehendak Tuhan termasuk sifat iftikar. Tu dia panggil, dia pecah dua kumpulan. Hak dalam kumpulan 20 juga dia pecah buat iftikar, iftikar. Tengok. Bila dia sebut datang apa sifat iftikar, iaitu sifat-sifat yang ada pada Tuhan yang menyebab Tuhan tak perlu pada sesuatu. Apa iftikar? Iftikar itu adalah sifat-sifat yang semuanya perlu ke Tuhan. Dia panggil iftikar, istighna, mudah faham gitu deh. Macam tu saja. Dan tak lepasnya kepadanya. Apa maksud? Semua benda perlu ke dia, tak lepas. Pada tiap-tiap kelakuan, tak kira lah gerak, diam, apa saja, semua perlu di Tuhan. Kenapa? Karena ada Tuhan situ, ada sifat-sifat iftikar. Saya royak satu-satu dia. Apa sifat iftikar, apa sifat iftikar. Dia dalam kumpulan 20 dia juga. Tengok itu. Maka tidak diterimakan istighna'nya ta'ala itu, melainkan ianya bersifat dengan wujud. Tengok wujud Tuhan tu terkaya ia, tak perlu pada sesuatu, tidak dikerana oleh satu kerana. Kita ni dikerana oleh satu kerana, ada kita ni. Dan juga sifat kidam. Ini kumpulan-kumpulan sifat iftirna dia panggil. Tuhan ni terkaya pada yang lain. Tengok. Dan sifat kidam, iaitu tak ada mula dia. Kalau dia ada mula, tak ada istighnaq lah. Dia perlu pada yang lain. Kita ada mula, itu kita tak ada sifat istighnaq. Sebab kita ada tukang, perlu pada tukang. Maka terkaya lah kita. Kita tak boleh panggil sifat istighnaq lah. Dan bako kekal Tuhan. Tak ada boleh mati sekali-kali dia. Kita kena mati, maka tidak terkaya kita, sifat kita. Sebab apa? Kita ada tukang boleh pergi mati kita, Tuhan. Itu dia panggil kumpulan sifat iftirna. Kata. Ni yang kita mengaji belakang lah. Cuma dia buat dua nak pergi faham kata apa. Tuhan itu tidak perlu pada sesuatu, dan sesuatu perlu pada Tuhan. Jadi dua-dua ni kenapa? Kerana sifat-sifat tadi ni. Kerana di Tuhan ada sifat-sifat sekian. Tengok. Dan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Ini kumpulan sifat iftirna ni. Tuhan tak semacam dengan yang lain. Sifat dia tak semacam, zat dia tak semacam, lagi perbuatan dia tak semacam. Tu dia panggil terkaya Tuhan. Kita semacam, tu kita lemah. Kita tidak ada sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Tidak ada sifat iftirna juga. Kita baca dah tu tak boleh urai dah. Dan sama sifat pendengar Tuhan. Pendengar Tuhan akan segala perkara yang ada. Tuhan bukan dengar suara, dia dengar benda yang ada. Maka dia tidak perlu pada yang lain. Kita perlu lagi. Kita perlu pada suara yang derah. Kita perlu orang tua nak kekat, kena perlu pada speaker. Kita bersakut banyak perlu. Maka sifat dengar kita ada, tapi sifat dengar kita tak dipanggil istighnaq. Kita sangat perlu pada yang lain. Tuhan tak perlu. Sifat sami' dia mendengar barang yang ada. Janji benda tu ada yang dia dengar. Karena itulah dia termasuk kumpulan sifat istighnaq. Maka dia layak Tuhan ini jadi Tuhan. Jadi kalau kita tengok orang yang mengakui Tuhan, dia ada sifat-sifat ni. Tak ada sifat ni tak panggil Tuhan lah. Tuhan mesti terkaya. Apa maksud? Tak perlu pada yang lain. Bukan kaya di sini maksud dia banyak perkara. Langit bumi hadir. Sebab hari kiamat esok dia hancur habis. Langit bumi hancur, sungai carak luk pokok jadi padang habis. Teka tu Tuhan miskin pula. Tu dia kata kaya, maksud dia tak perlu pada yang lain. Tu dia panggil kaya, terkaya. Tu huruf pertama lagi, terkaya dia. Dan basar, sifat pelihat dia.
melihat akan barang yang Tuhan nampak, barang yang ada. Sama ada jenis suara atau tak jenis suara Tuhan nampak. Janji benda tu ada saja. Tuhan nampak zat dia, kerana zat dia benar ada. Tuhan nampak sifat-sifat ma'ani dia, sebab sifat-sifat ma'ani perkara yang basah ada. Tuhan nampak badan kita, Tuhan nampak suara kita, kerana suara kita benar ada. Tuhan nampak angin, kerana angin benar ada. Janji benar ada, Tuhan nampak. Itu dipanggil Tuhan ada sifat basah, maka sifat basah termasuk kumpulan sifat istighna, maka Tuhan terkaya ia daripada sesuatu. Gitu maksudnya. Dan kalam sifat perkata Tuhan. Sifat perkata Tuhan. Tak semacam sifat kita baharu belaka. Yang ada di anak tekak ni pun baharu ya. Dan juga kita berbilang-bilang, saya pun ada cikgu Ding, pun ada Pak Lan, pun ada. Tuhan tak. Maka dia terkaya. Tu dia panggil tengok. Habis. Tu faham nah? Itu kumpulan-kumpulan sifat-sifat tu dipanggil Tuhan bersifat istighna. Tak perlu pada sesuatu. Tengok. Dan di atas menyabitkan ahwal, dibilangkan pula 3 sifat maknawiyah. Apa maksud ni? Dan yang bagi ulama yang kata ada lagi, iaitu sifat maknawiyah. Kau-kau tu tambah lagi 3 butir. Kerana jika tak bersifat ia dengan segala sifat ini, maka ada kalanya tak lepas ia dan berkehendak ia kepada menjadikan dia. Dia kena ada lagi. Mana dia putih? Yuju, kidang, baqa, mukhalafatuhu ta'ala binafsihi, qiyamuhu ta'ala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, qiyamuhu ta'ala binafsi. Sama basar kalam 9 butir. 9 butir. Tengok. Maka dan berkehendak ia kepada yang menjadikan dia. Kalau tak ada sifat-sifat tu, jika ternafi salah satu daripada wujud sampai mukhalafah, sampai mukhalafatuhu tu. Kalau satu saja tak ada, maka tak dipanggil Tuhan itu istighna. Tuhan itu bersifat dengan istighna. Tengok, start daripada awal tu. Sampai mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Tengok. Atau satu makna daripada makna bagi qiyamuhu ta'ala binafsihi. Ataupun satu makna qiyamuhu ta'ala binafsihi ni 2 makna. Ataupun kita tengok-tengok dalam ramai-ramai banyak-banyak sifat, 9 sifat ni, sifat istighna ni, apa dia? Tak ada satu, apa dia? Iaitu tak ada qiyamuhu ta'ala binafsih. Qiyamuhu ta'ala binafsih 2 makna. Kita kira satu cukup, tak ada. Apa makna qiyamuhu ta'ala binafsih? Ai la yaftaqiru ila mahallin wala mukhassisin. Apa dia? Dia itu artinya tidak berkehendak ia kepada zat yang lain tempat ia duduk, dan tidak berkehendak ia wala mukhassisin. Apa dia? Tukang menjadikan dia. Jadi qiyamuhu ta'ala binafsi 2 makna dia kata. Hak mana satu pun cukup dah. Seperti dia kata, kalulah dalam banyak-banyak sifat istighna ni kita ambil qiyamuhu ta'ala binafsi. Apa dia? Kita ambil yang mana? Sama ada kita kata Tuhan ini berkehendak pada tempat dia duduk, atau ni Tuhan ini berkehendak pada tukang menjadikan dia. Dia kata itu. Jadi Tuhan itu juga tidak ada sifat istighna. Dia kata tu. Apa makna ni? Atau satu makna daripada 2 makna
bagi qiyamuhu ta'ala binafsi. Kita ngaji dah qiyamuhu ta'ala binafsi apa makna? Tuhan berdiri dengan sendirinya. Berdiri dengan sendiri itu dia pecah dua. Satu maksud Tuhan duduk dalam zat yang lain. Sebab Tuhan jenis zat tak boleh duduk di zat. Sebab tukar sifat. Kita bahas dulu. Satu makna lagi, Tuhan tidak berkehendak pada tukang menjadikan dia. Tu jadi qiyamuhu ta'ala binafsi dua makna. Kita kata ambil satu makna juga. Apa dia? Tuhan berkehendak pada tukang menjadikan dia. Tu contoh dia ambil dalam sifat istina' yang 9 tadi. Kita ambil kalulah ambil bab qiyamuhu ta'ala binafsi, kita kata Tuhan itu berkehendak pada tukang menjadikan dia. Tengok. Atau berkehendak dan tak lepas kepada zat yang ada ia ta'ala padanya. Iaitu Tuhan nak pada tempat dia duduk. Kita bahas. Dia pening kepala sikit. Kalau hak mengaji dah turut tak apa. Hak baru masuk kan, kena pening kepala nak tampak dia royak. Dia nak royak kata dalam 9 sifat tadi kita bahas tadi ni. Dia sampai 9 tu ya apa? Sampai sifat kalam tu termasuk sifat istina'. Sampai sifat kalam tu bagi yang mengambilkan ahwal dia tambah lagi kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Tapi kita kira hak ni hak tak ada menyebabkan apa? Menyebabkan ahwal sampai kalam tu dah. Maka sifat istina' ada butir 9. Jadi dalam 9 butir tu contoh dia kalau kita tolak kata Tuhan itu mula-mula tak mukhalafah, maka tak panggil istina' juga. Ataupun Tuhan tak qiyamuhu ta'ala binafsi. Qiyamuhu ta'ala binafsi dua makna. Hak satu makna juga dah. Satu makna dia Tuhan tak berkehendak pada tempat yang duduk. Satu makna lagi qiyamuhu ta'ala binafsi, Tuhan tidak berkehendak pada tukang menjadikan dia. Jadi amanah satu pun cukup dah. Maka tidak jadi qiyamuhu ta'ala binafsi. Tak jadi semua tu istina' juga. Jadi bersatu. Dia bertinang-tinang royak gitu. Nampak kena mengaji pasal dia kena payah sikit. Kalau tak payah tak panggil mengaji. Dia tak payah tak panggil mengaji pasal dia. Aku nak royak aku pening kepala. Allah musannif rahimahumullah. Tapi kertinya insya-Allah kita nampaklah hidup mengaji lama lah tak kait-kait. Ustaz macam-macam jenis royak lah. Jadi saya turun royak kata Tok Guru Haji Ding, Ustaz Ding pun main royak lama-lama kerti lah tu insya-Allah. Tengok. Qala musannif rahimahumullah. Dia nak royak hak tu saja. Kalau tak ada hak mana satu ataupun yang satu tu tapi dua makna, hak mana satu dalam satu makna tu, maka istina' tak jadi juga. Tuhan perlu pada yang lain juga. Terbatal juga. Mustahil lah terbatal. Tengok. Tu dia kata tu. Jika ternafi qiyamuhu ta'ala binafsi. Dia dua makna ni. Dengan makna ada ta'ala, bukan dengan sebab ada pada benda yang lain. Itu maknanya kedua. Kita mengaji sifat qiyamuhu ta'ala binafsi dua makna. Kemudian kata Tuhan ni sifat salbiah dia apa? Qiyamuhu ta'ala binafsi. Apa maksud? Berdiri dengan sendiri. Apa maksud berdiri dengan sendiri? No, ya pula. Satu maksudnya Tuhan bukan jenis sifat yang duduk di zat. Kerana dia zat. Satu makna. Satu makna lagi Tuhan bukan jenis ada tukang buat dia. Tu dua makna. Satu dalam benda qiyamuhu ta'ala binafsi itu dua makna. Gitu. Atau berkehendak kepada mereka yang juru menolakkan kekurangan daripadanya. Kalau Tuhan ini tu tak ada sifat gitu. Dia jadi Tuhan ni berkehendak kepada tukang. Juru tu tukang yang menolakkan kekurangan daripadanya. Apa maksud kekurangan? Seperti Tuhan itu tak ada nak apa? Tak ada samia, buta. Maka ada sifat kekurangan. Ada tukang yang menghilangkan kekurangan dia tu. Jika ternafi salah satu dari samia, basar kalam. Kalau tak ada satu cukup lah. Jadi Tuhan ni ada padanya kekurangan. Seperti Tuhan buta.
maka Tuhan perlu ada tukang yang menghilangkan dia. Jika dia boleh menghilangkan juga, dia jadi lemah juga, kerana dia telah dihinggapi penyakit yang lemah. Sekiranya ada benda-benda jenis itu, maka sami' basar kalam ini sifat apa? Sifat yang termasuk sifat istighna. Tak boleh ada salah satu tu. Tak boleh ada yang tidak ada tukang yang tukang menolakkan dia. Tengok, kalau Tuhan jenis ada tak ada sami' basar kalam, jadi Tuhan bekak, buta, bisu. Bila tukang bekak bisu, mesti dia berkehendak kepada melegakan bisu bekak tuli. Biarlah bila berkehendak pada bisu bekak tuli, maka Tuhan lemah kelik. Walaupun dia boleh menghilangkan bisu pekak tuli dia, lemah juga kerana dia telah dihinggapi oleh penyakit lemah. Jadi gitu deh. Jadi penyakit-penyakit itu barang yang tak layak pada Tuhan. Maka jadi kekurangan. Tu dia kata tu tidak boleh nafi sekali Tuhan ini terkaya dia kerana dia ada sami' basar kalam. Basar kalam tu tak perlu pada yang lain. Tengok, menolak akan kehendak pada yang lain, nak beri dia dengar, nak beri dia lihat, nak beri dia kata-kata. Tengok, maka apabila wajib baginya ta'ala segala sifat yang tersebut itu, dia kata kesimpulannya, bila wajib baginya, yakni wajib akad, tak terima, tak ada sekali-kali. Tuhan wajib kena ada sifat-sifat tadi ni, yang 9 butir istighna tu. Maka tentu ketiadaan bersifatnya ta'ala dengan segala lawannya. Bila ada sami' tak ada lah kau. Bila ada kalam tak ada lah bisu, tu lawan-lawan bagi dia. Bila Tuhan mukhalafah tak ada lah bersamaan. Bila Tuhan ada wujud tak ada lah tak ada. Bila Tuhan kidam tak ada lah mula. Bila Tuhan bapa tak ada lah binasa. Tu maksud dia tu, lawan bagi lawan-lawan, segala lawan-lawannya lawan-lawan bagi sifat tadi. Tengok qala musannaf rahimahullah. Berapa lama dah kita duduk mihat ni ya? Tak habis-habis gini. Kalau bagian ni saya bidang bahagian ni, kena royak bahagian ni. Mari ustaz lain pula, dia royak bahagian ni pula. Tang wajib ngaji. Reti tak reti, bukan kerja kita, Tuhan beri. Terbaik masjid Lunah Sungai Lima ni tak tu nak tanpa. Start muka prank klik, bini tanya hari jin tak apa. Tak tu tak gambar itu royak tak apa, tak tu. Sebutir aku tak boleh. Tuhan tak tanya dah. Tuhan tanya mungkin mengaji tak. Kenapa? Kita wajib mengaji, bukan wajib mengetahui. Wajib mengetahui dengan jalan belajar. Sebab pandai tu Tuhan beri. Ada orang boleh reti, ada orang yang tak reti. Jadi wajib tak mana? Wajib mengaji tu. Walau ditulis sini wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui. Jangan jerit. Kalau gitu kah tak reti berdosa lah. Dah wajib mengaji tu. Berlama ayat mengaji ni. Habis 45 minit, 50 minit. Entah apa tak tulis. Ada ini gitu. Ada juga boleh stay 2. Hak tu Tuhan beri nah. Tang berdosa kita lepas. Tajuk dia sebab wajib mengaji itu saja. Tengok kalau misalnya nak lorak ni. Aku tak boleh ada. Ngaji lagi. Tuhan suruh mengaji itu ya. Nak pandai dia beri. Tengoklah. Sebab tu kalau pandai semua pakat jadi ustaz habis. Ustaz Deng, Ustaz Paklam, Ustaz Bakek. Aku tak pernah mari. Ustaz Deng buka kitab petang. Ustaz Bakek buka kitab malam. Belah pagi Ustaz Kalam lah. Tak pernah mari aku. Aduh, Cikgu Deng ni kalau ikut kitab, ikut jadual tu. Ni mana ada ustaz semua dia ada. Paklam macam Bakek macam. Sebab dia mau kerja masjid. Tapi nak buat kenapa tak goyak tengok. Tak tu deh. Malah semakin tafsir, semakin hadis, mustikah hadis bukan sehari 2. Tapi nak buat gina, wajib ngaji. Kalau pak supaya kita rakam masuk pendrive itu kan, alih habis tu kan. Nah, tajuk dia Tuhan suruh mengaji lah.
Gitu saja. Jangan tak mengaji sebab takut etikot pegang tak kena. Tengok kalau musannaf rahimahullah. Nah 10 orang nak beli seorang apa payah. Tajuk dia Tuhan suruh wajib atas. Apa maksud wajib atas? Wajib syarak atas kita mengaji sampai mengetahui. Macam saja. Bukan maksudnya wajib reti. Kalau tak reti jenuh dosa 24 jam gitu. Tak mengaji walaupun musim ligat. Tengok. Kalau musannaf rahimahullah faham jangan bimbang ni. Ngaji buat tak tu. Lama-lama dia reti. Dia reti gitu ya. Kita kena ambil pisau. Dan direnti. Bukan dirantai tu, direti. Apa maksud direnti? Dipahamkan. Nak berbahasa kita lah. Direnti daripada istighna, dipaham dengan makna istighna juga, akan ketiadaan wajib buat apa-apa mungkin atau meninggalkan dia. Termasuk juga dia kata boleh dipaham juga, dimasuk juga dalam kumpulan istighna ni. Apa dia? Ketiadaan wajib buat atas Tuhan tu, tak wajib buat makhluk ni. Tengok, apa-apa mungkin atau meninggalkan dia. Meninggalkan buat mungkin. Jadi semua makhluk ni, manusia, jin, langit, bumi, semua benda ada jadilah ni daripada zaman dulu lagi tu. Jadi alam ni sampai hari kiamat ni di atas Allah Ta'ala bukan wajib dia. Dia bukan wajib kena buat atau wajib tak mau buat. Dia harus di situ juga termasuk istighna. Nak kata Tuhan bebas, terkaya dia. Aku rasa nak buat, aku buat. Sebab apa tak jadi? Sebab tak mau buat. Sebab dia pasal dia panggil tu harus. Kita tengok tu. Dan direnti daripada istighna juga akan ketiadaan wajib. Tak wajib bagi Tuhan. Wajib apa? Wajib akal. Apa wajib akal? Tidak dapat, tidak Tuhan mesti kena buat. Tu dipanggil wajib akal. Jadi tak wajib. Dan juga tak mustahil. Apa mustahil? Tak dapat, tidak Tuhan tak boleh buat kali-kali. Jadi kalau Tuhan tak wajib dan tak mustahil, maka bagi Tuhan harus saja. Ma yasihhu fil akli wujuduhu wa adamuhu. Barang yang akal kita boleh terima bagi Tuhan ni, boleh jadi nak beri ada boleh, tak mau beri ada boleh. Tu baru terkaya. Kalau dia diwajib, jadi ditekan. Kok mana pusing, Tuhan mesti kena buat makhluk. Jadi mesti ada sesuatu akan kita fikir yang menekankan Tuhan, tak panggil terkaya. Ataupun menghalang Tuhan daripada menimbulkan makhluk. Maka Tuhan ini dihalang, tak terkaya juga. Maka di sini termasuk istighna ialah bebas bagi Tuhan, yakni harus. Dia 3 hukum wajib, mustahil, harus. Bagi akal kita kata apa? Akal kata harus saja bagi Tuhan nak buat kita, tak mau buat kita. Harus Tuhan nak masuk orang baik dalam syurga, nak masuk orang jahat dalam neraka. Bukan wajib, bukan mustahil. Harus Tuhan nak buat manusia kepala atas kaki bawah. Bukan wajib dia buat kepala atas. Kalau kita tubik-tubik dulu kaki dia balik atas, kepala balik bawah. Bagi Tuhan harus ikut dia lah. Orang tu buat baik, semayang tak bisa tinggal, mari masjid sedia, tak bisa curi barang orang, anak dara orang tak bisa tengok. Memang maksa dulu lah. Puasa tak bisa sini senai kami. Tuhan nak pun neraka boleh tak? Nak tanya satu soalan. Main dah lawi. Akal kita terima? Akal terima boleh. Kalau kata tak boleh, tentu Tuhan kena masuk. Tuhan ditekan. Maka bila ditekan, tak panggil kaya lah. Tuhan terkaya kena ditekan. Kok mana pusing kena pun. Dia tidak ada paksaan tak dia. Ikut kau lah. Cuma pada janjian dia, orang baik aku masuk syurga. Ammal lazina amanu wa amilus solihat. Kembali klik kita mengaji hukum aridi dulu.
janji Tuhan, wajib orang baik masuk syurga. Orang jahat wajib masuk neraka. Sebab apa? Sebab dia janji. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Alladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Oh, itu dipanggil wajib. Dia panggil apa? Wajib pada janji. Wajib pada janji Tuhan. Tapi pada akal kita hukum Allah Ta'ala ni dia bebas, harus saja. Tu baru Tuhan terkaya. Mu'tazilah pegang tak, Tuhan wajib memasuk orang baik dalam syurga. Jadi akal jawab, oh kalau begitu Tuhan dipaksa. Orang jahat Tuhan nak masuk syurga boleh tak? Boleh pada akal, tapi pada janjian takkan nak menyalahi janji. Kerana menyalahi janji jadi lemah. Tapi pada akal nak hukum kata Tuhan itu bersifat terkaya dia. Maka tidak wajib dia buat apa-apa mungkin. Termasuklah masuk syurga orang yang baik, masuk neraka orang yang jahat, itu dipanggil. Termasuk juga Tuhan itu terkaya, bebasnya Tuhan. Tengok. Jadi masuk syurga kita sebab apa? Kerana rahmat daripada Allah, bukan sabit ibadat kita. Kalau musannaf rahimahullah faham ni, tu nak ayat kata apa? Di Tuhan itu ada sifat terkaya dia, yakni dia bebas. Gitu. Dia yang ada kata dia. Juga dan direnti, yakni dipahamkan daripada istighna ni. Terkaya juga dia kata. Apa dia? Akan ketiadaan wajib, bukan wajib. Wajib ni tentu tidak dapat tidak. Tu maksud wajib. Wajib akan ni buat apa-apa mungkin. Mungkin ni apa sebab apa panggil mungkin? Kita dipanggil makhluk setelah dijadikan. Mungkin ni di antara waktu tak ada lagi ni. Sama-sama berat ya. Ke ada atau tak ada tu dia panggil mungkin. Kita lah juga. Tapi kita ini mungkin wujud ba'dal adam, iaitu mungkin yang ada lepas pada tak ada. Mungkin juga. Nak panggil makhluk pun boleh, nak panggil alam pun boleh, nak panggil baharu pun boleh. Boleh belakang. Dia sebab dia kata bila dia azali sana no, di waktu imkan sana no, kita ni makhluk ni, langit bumi orang semua ni sama berat ya, ke arah ada dan tiada. Jadi bagi Tuhan ketika itu tidak wajib bagi dia nak ada, tidak wajib bagi dia nak menadakan. Maka bagi Tuhan bebas dia. Dia nak ada boleh, tak mau ada boleh. Itu dipanggil termasuk juga terkaya Tuhan. Tengok. Kerana jika wajiblah, bukan tu boleh. Kalulah Tuhan tu wajib apa? Wajib buat kita ni. Jadi Tuhan nak pergi kemarau boleh tak? Boleh. Tuhan nak pergi hujan boleh tak? Boleh. Tuhan nak pergi susah boleh? Boleh. Bebaslah dia, ikut dia. Tengok kita kira bulan ni hujan, bulan ni panas. Tapi dia nak buat sebaliknya dah boleh. Dia dah harus, semua harus belakang bagi Tuhan. Dia nak pergi kita mati boleh, nak pergi kita hidup boleh gitu. Boleh belakang. Kerana jika wajib buat atau meninggalkan buat tu, maka tentu tak istighna ta'ala daripada yang demikian itu, tak panggil terkaya adalah sebab dia dipaksa atau dihalang. Maka ada dua sifat lah. Iaitu Tuhan dihalang pada menimbulkan, ataupun Tuhan dihalang atau Tuhan dipaksa untuk menimbulkan, maka tak panggil istighna. Tengok kalau musannaf rahimahullah. Tu Tuhan tuan-tuan. Sebab tu ulama kita lawan tu nama Allah Ta'wi tu. Faham ni? Allah ni layak pada Tuhan saja. Dia khas pada makna, khas pada lafaz. Lafaz Allah tu tak boleh kita bubuh kepada yang lain. Ini dapatlah undang-undang terbit kata nama Allah boleh bebas. Kita bukan bimbang apa. Bila bebas kita boleh guna, demo boleh guna. Demo pergi buat mozaik tulis Allah. Pergi buat latar kok jalan. Kita nak buat kami bagi kami boleh. Nak buat kena kita.
Kita lawan lagi kena garing kat itu orang. Tu yang kita marah tu. Kita faham Allah macam mana? Nak hina tak boleh. Demo boleh bawa di punggung buat tatu Tuhan. Bagi kami boleh. Jadi pening dah lah. Hak ni yang kita bimbang ni. Tengok ni, orang putih dia kira. Dia tulis Allah balik sini, Muhammad balik sini. Bagi kami boleh. Kita nak lawan mahkamah dulu dah. Nama Allah boleh pakai. Bagi kamu tak boleh dah, nama Allah boleh jaman. Kami boleh. Hina sungguh lah. Generasi kita depan esok tak tu nak beza dah lah. Nampak lagi tuan-tuan? Ni hak tengah bengong ada juga. Apa salahnya? Sudah. Masalah tu lah tu. Esok dia bina satu mozaik, waktu baik mozaik. Tulis Allah. Allah ni juga antara ukiran yang molek. Jual mozaik. Mozaik latar. Kita pergi tengok pergi report. Mahkamah dulu dah. Boleh pakai nama Allah. Bagi kita Islam memang tak boleh ikut. Bagi kami boleh memang kata. Garu kepala tekah tu. Tu yang guru yang hak lawan tak muh tu. Takut guna tak kena esok jadi celaru. Allah ini khas pada nama dia. Apa khas pada nama dia? Nama Allah ni khas hanya untuk Tuhan dia. Tak boleh buh di lain. Ni. Kita beranak kuih mari. Nama apa ni? Aku nak buh nama anak Allah. Tak boleh, haram. Demo tu? Demo tu kaya ada hukum apa kita? Sagi jenak pening dalam isi Allah tu dia. Jadi hina habis. Dan Allah itu khas pada maksud. Maksud Allah tu alif lam ha tu. Apa maksud Allah? Ma'bu bihaqqin, yang disembah dengan sebenar. Dia makna dia khas pada mana, khas pada nama, tak boleh. Tapi nak bagaimana kita undang-undang sewe bagi. Undang sewe. Lulu boleh dah balau. Mapuh terkekeng tunggu tengok. Sehari dua tak apa, generasi depan kau kurang kau pening. Ada pula hak kaki hak jenis pure profesional dia ya. Apa salahnya esok tu weh. Mula-mula molek lagi sebab duk lawan lagi lama. Deh. Kita nak buat nama Allah lah jambang, tak boleh, haram. Nama dia kita hina kafir tu tak boleh. Saja-saja nak tulis kat sana demo boleh. Duduk tubik gambar orang putih. Tulis Allah di punggung ya. Esok kita nak buat tindakan tak boleh dah sebab mahkamah dulu. Dia menjawab mudah ya, kami dibenarkan bagi pahaman kami Allah ni nama saja pun di mana apa boleh. Kita Islam nama Allah ni tempat mulia ya boleh, tempat hina tak boleh. Kami boleh tekakkan kita. Nampak lagi? Sebab tu jangan nak kata apa salahnya kita pakai kursi tak boleh lah. Sebab esok generasi depan tak tu dah. Jadi hina-hina ini jalan daripada jalan nak turunnya Dajjal dia panggil. Ini satu jalan nak turun Dajjal. Satu hari orang tak tu lah. Nama apa orang hina Tuhan habislah. Jadi gitu. Dia akan jadi gitulah. Asal orang bukan hina badan lagi, orang hina nama dulu. Lepas tu baru orang hina badan. Ingatlah kisah Rasulullah. Orang cerita Muhammad saja, sudah. Sebab dengan nama saja. Bukan tengok Nabi Muhammad pun. Tengok Nabi Muhammad, Allah silahlah. Di situlah kita takut. Esok dia batal tu, ukiran apa tu? Allah Akbar, tuan-tuan. Minta pihak yang kuat-kuat ni lawan lah. Cari jalan juga. Hujah lebih kuat sikit. Tak boleh dia pakai tak kawan lah. Tengok. Qala musannif rahimakumullah. Demo ada Tuhan bapa, ada Tuhan ibu, ada Tuhan anak. Pening dalam kita. Kita syirik besar tak ada. Demo ada Tuhan bapa, Allah Tuhan bapa, Maryam Tuhan ibu, Isa Tuhan anak. Tiga-tiga tu duduklah Allah. Dalam Allah tu duduk tiga-tiga. Yang jadi miring habis. Satu hari kolama generasi baru kurang ilmu, kurang amal apa. Mari hal kedua apa salahnya nama pakat-pakat Nabi bagi apa benda halus sangat. Ada cakap tengok gitu. Nama kita tak apa lah. Nama Allah tak boleh Tuhan tengok. Qala musannif rahimakumullah.
buat undang-undang bayar 10,000 orang tak ada. Oyak undang-undang kata katuk mulut 10,000 orang langgar tak tu ya. Tambah nak guna nama Allah kita oyak kata dengan syarat menggunakan dengan baik. Buat ni kerti. Esok dia tak tu ya. Janji jadi hina sudah. Tu dah hina Nabi Muhammad tu, waktu gambar tu. Kita batal bukan orang Malaysia, seluruh dunia buatlah. Buat tak tu ya. Tu yang kita bimbang, takut kena guna tak pada tempatnya. Habis. Nak jadi Tuhan Allah ni kena ada sifat macam ni. Habis. Adapun iftikar. Satu lagi kumpulan sifat 20 juga. Dengan sifat-sifat inilah semua makhluk perlu ke Tuhan. Tadi ni sifat-sifat tadi ni Tuhan tidak perlu pada makhluk. Dipanggil istighna. Hak ni pula sifat-sifat yang ke bawah ni, iaitu sifat-sifat inilah Tuhan tidak perlu pada makhluk. Dia kata, adapun iftikar, tiap-tiap yang lain kepadanya itu, maka tentu dia kata, tiada berkehendak tu. Adapun iftikar tidak berkehendak, iaitu benar. Tiap-tiap yang lain itu berkehendak kepadanya. Berkehendak kepadanya. Tambah itu sikit gimana faham. Adapun iftikar itu, berkehendak tiap-tiap yang lain kepadanya itu, maka tentu dia itu bersifat dengan wahdaniyah, iaitu itu Allah. Apa maksud? Sifat-sifat iftikar ni yang ada pada Allah tu menyebabkan tiap-tiap yang lain itu berkehendak kepadanya, kepadanya Allah. Jadi apa dia? Maka tentu dia itu Allah. Bersifat dengan wahdaniyah. Apa wahdaniyah? Esa. Esa. Semua perlu ke Tuhan. Kenapa? Tuhan itu bersifat dengan esa. Kita bahas dah. Esa sifat dia, esa perbuatan dia, esa pada af'al dia. Hak nampak mudah je apa? Esa perbuatan dia. Apa dia? Pada memberi bekas Tuhan saja. Walau di zahir kita buat, tapi beri bekas Tuhan. Kita lah aja orang mengaji pang pada beri pandai Tuhan. Jadi kita perlu ke Tuhan tak? Perlu ke Tuhan. Walau dakwaan orang kafir kata tak perlu, hakikat memang perlu. Kita kerja gerang nak beri jadi senang, beri hasil semua siapa dia? Tuhan. Kita pun baju apa semua cukup dekat, nak beri tumbik baik padi isi semua tumbuh. Maka perlu tak? Maka hanya perbuatan Tuhan saja boleh beri tumbuh. Bukan baju, bukan sabit matahari, bukan sabit air yang kita buat di padi tu, bukan sabit musim yang panjang yang berjalan tu, bukan sabit seluk lemak. Kalau padi, di situ ada kudrat Tuhan pada beri tumbuh isi, beri benih, beri masak, beri tua tu. Cuma pada adat kana ni alam hikmah dia panggil. Apa maksud alam hikmah? Alam sesuatu di balik sesuatu. Nak buat sesuatu kena guna sesuatu. Nak tanam padi kena makan beras tu, kena dengan baja, dengan anak padi, kena dengan seluk, kena bubuk ayah. Maka nampak perbuatan kita, nampak macam seluk lemak menyebabkan pokok tumbuh, nampak macam baja urea yang menyebabkan tubuh akar, nampak macam kita buat baja bunga, tubuh bunga. Tapi di situ ada af'al Allah pada memberi bekas yang kita mengaji ni, iaitu sa pada perbuatan. Nampak berbilang-bilang perbuatan, tapi di situ ada tu dipanggil ternafikan muttasil. Kita mengaji ni. Ternafikan munfasil. Seperti ada satu lagi perbuatan yang semacam Tuhan. Ternafikan muttasil, duk situ perbuatan ramai-ramai, tapi beri bekas Tuhan saja. Itu dia panggil semua benda perlu ke dia, kerana Tuhan ada wahdaniyah. Tajuknya itulah. Kalau satu contoh wahdaniyah. Dan juga hayat, sifat penghidup. Tuhan tidak hidup dengan nyawa. Tuhan tidak hidup dengan sabit mukjizat seperti pokok kurma hidup.
Tuhan hidup dengan apa? Sifat penghidup. Tengok. Dan kudrat. Kudrat ni iaitu dengan zat Tuhan yang bersifat kudrat ni lah menimbulkan perkara. Ni duk jadi saya ni. Saya duk cakap di sini, tuan-tuan duk situ, kereta duk jalan, lampu duk nyala, kipas duk musing, waktu yang berjalan, gelap cerah. Tuhan kan? Zat Tuhan yang bersifat kudrat yang menimbulkan perkara ni. Sebab apa hari ini kita senang ini kemarau? Kerana iradat dia nu menentukan hari ini kemarau. Maka Allah dengan sifat kudrat dia menimbul. Jadi perlulah kita kira. Tu dia panggil iftikar, termasuk sifat kudrat ini dan iradat ini kumpulan sifat iftikar. Apa maksud iftikar? Semua kita perlu ke Tuhan. Tu sajuk tu. Dan ilmu, ingat klik sifat ilmu, mengetahui ia barang yang wajib, mengetahui ia barang yang mustahil, mengetahui ia barang yang harus. Apa dia barang yang wajib? Tuhan tahu zat dia macam mana, bukan jenis jiring. Dan Tuhan tahu sifat-sifat dia macam mana. Itu dia panggil Tuhan mengetahui barang yang wajib. Nombor dua, Tuhan mengetahui barang yang mustahil. Apa dia? Tuhan tahu mustahil itu dah tampak. Tuhan tahu sifat-sifat mustahil tak ada di dia. Seperti lemah, buta, pekak, tuli. Dan Tuhan tahu kalau sifat-sifat mustahil ada di dia, jadi macam mana. Itu dipanggil Tuhan mengetahui akan ilmu Tuhan tu. Takluk mengetahui dia akan barang yang mustahil. Dan Tuhan mengetahui barang yang harus. Apa maksud Tuhan mengetahui barang itu? Masiwallah, Tuhan tahu belakang. Tahu macam mana? Tahu secara tafsili. Kita tahu secara ijmali dia panggil. Ada ilmu tak kita? Ada. Ilmu apa? Ilmu mengetahui juga. Mengetahui apa? Secara borong. Tahu tak? Masjid lunas Sungai Limau macam mana? Tahu? Warna putih. Warna hijau. Besar. Ni tahu secara borong. Tuhan tahu tak? Tuhan tahu secara tafsili. Macam mana tafsili? Dia tu habis dalam batang tiang tu ada berapa butir simen. Tiang dalam masjid ni berapa butir dia tu habis. Tuan yang hantar simen ni siapa dia tu? Dalam perut tuan tu hak masa waktu hantar simen nak buat tiang ni pun dia tu makan nasi berapa butir. Apalah. Tu dia panggil Tuhan mengetahui. Kapek ni kita tahu secara ijmali. Kapek warna kuning kelabu. Tuhan dia tu bulu-bulu sutir tu, berapa bulu? Tu dia panggil ilmu Tuhan mengetahui cara tu. Kita tu sekarang secara ijmali bawang gini. Tuhan tahu secara juzuk-juzuk ni. Tu dia panggil perlu tak kita ke dia? Perlu kita. Itu dia panggil iftikar, sifat ilmu. Tengok. Dan empat maknawiyah atas kau yang menyabitkan ahwal. Kaunuhu hayyan, kaunuhu ada apa? Qadiran. Ada tak? Bawah tengok ada tanah. Nah, dia tambah satu lagi jadi 4. Tambah belakang lah. Kaunuhu hayyan, qadiran. Kau tu. Jangan kayak bila-bila jadi sebelah. Tengok. Dan empat maknawiyah. Qadiran, muridan, aliman, hayyan. Kaunuhu qadiran. Bagi kau, bagi pendapat ulama yang pegang kata apa? Bak sifat maknawiyah lah yang mensabitkan sifat hal tu. Tambah lagi 4 butir lagi. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, tambah 4 butir lagi lah. Tu yang mensabitkan ahwal, sifat hal tu. Kerana jika tengok, kalulah tak ada, kata musannif, ternafi. Ternafi itu tidaklah, tak ada lah salah satu daripada sifat ini, sifat iftikar ni, maka tentu boleh lepas barang yang lain daripadanya ta'ala. Kalau contohnya kudrat tak ada, kata. Tak ada iftikar, maka hak lain ni tak perlu ke Tuhan. Itu contoh satu dia kata. Maka seperti Tuhan tak ada iradah. Tenafi iradah kata. Dalam sifat iftikar, maka kita perlu ke dia? Tak perlu lah macam kita.
Macam kita kehendak kita tak macam kehendak Tuhan. Maka tentulah dia, kita berhenti bawah tu, bukan Tuhan. Macam tadi jagalah dalam sifat iftikar tadi ini menyebabkan semua makhluk ni sekecil-kecil benar, sehalus-halus benar, sebesar-besar benar perlu pada Tuhan. Karena Tuhan ada sifat-sifat hak saya sebut belakang ni. Sifat apa panggil? Sifat iftikar. Apa maksud iftikar? Berkehendak segala yang lain kepada Tuhan. Hak tadi ni sifat hak tadi 9 tadi ni, Tuhan tidak perlu kepada yang lain, baru layak jadi Tuhan. Tengok. Maka tentulah dia bukan Tuhan kalaulah tak ada salah satu sudah daripada sifat iftikar ni, tak panggil Tuhan lah. Maka apabila wajib baginya Ta'ala sifat itu, maka tentulah ketiadaan bersifat dengan lawannya. Bila Tuhan wajib ada sifat-sifat tadi ni, sifat apa dah? Iftikar tadi ni, maka tak ada lah lawan-lawan bagi sifat iftikar. Macam itulah juga. Kalau Tuhan ni ada wahdaniyah esa, maka tak ada lah di Tuhan berbilang-bilang. Bila Tuhan ada hayat, tidaklah ada mati di Tuhan. Bila Tuhan ada kudrat, tak ada lah lemah di Tuhan. Bila Tuhan ada kehendak, tidaklah ada benci pada Tuhan. Kalau Tuhan itu ada ilmu, tak ada lah bodoh di Tuhan. Itu maksudnya tu, lawan-lawan tu. Habis cakap tu dulu. Maka segala sifat yang direnti, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tanda situ dulu, tanda tambunga tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqina fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikal ulama wa salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya main jamak siadah. Satu dulu ni.